Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan belajar ibadah tajuk solat fardu. Solat fardu merupakan ibadat pertama yang difardukan kepada umat Islam. Jadi, dan juga solat fardu juga salah satu rukun Islam yang kedua. Jadi kita sebagai orang Islam kena wajib mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Okey, seterusnya kita tengok pengertian solat. Pengertian solat dari segi bahasa syarak. Okey, bahasa solat ialah doa ataupun permohonan. Jadi kita setiap rakaat yang kita lakukan solat sebenarnya itu salah satu doa juga. Okey, syarak. Syarak ni ataupun istilah, maksudnya solat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Ni kalau dalam periksa, kalau soalan tanya apa maksud pengertian solat dari segi bahasa dan syarak, bahasa solat ialah doa. Bagi syarak, solat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Seterusnya, tengok dalil kewajipan solat. Dalil akli dan nakli. Dalil nakli dari surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah oleh kamu akan solat dan tunaikanlah zakat. Jadi yang pertama akan soal dulu solat kita. Okey, kemudian baru akan ditanya zakat. Zakat rukun yang keempat. Okey, seterusnya dari hadis pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Okey, maksudnya solat itu tiang agama. Maksudnya pentinglah. Kalau ibarat macam rumah tak ada tiang, runtuhlah rumah tu. Sama juga solat. Sesiapa yang mendirikan solat sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan sesiapa yang meninggalkan solat sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Okey, seterusnya, sebab apa kita wajib solat? Yang pertama, menunaikan kewajipan sebagai hamba Allah. Yang kedua, untuk menunaikan rasa syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, untuk memohon hajat kepada Allah. Jadi segala permintaan kita, apa yang kita nak, kita kena mohon doa kepada Allah. Yang kelima, untuk mendapat balasan nikmat Allah. Okay, seterusnya, kita tengok nama-nama solat, waktu dan bilangan rakaatnya. Kita tengok solat fardu subuh sebanyak 2 rakaat. Okay, bila waktu dia? Terbit fajar sodik sehingga terbit matahari. Antara pukul 5.55 sampailah pukul 7.10. Macam tu, lebih kurang. Okay, kemudian solat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat. Tergelincir matahari sehingga bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Okey, antara solat zuhur ni antara pukul 1 suku atau 1.20 sampai pukul 4 suku macam tu. Okey, kemudian solat fardu asar sebanyak 4 rakaat, iaitu selepas habis waktu zuhur sehingga matahari terbenam di paras laut. Okey, antara solat asar ni pukul 4.30 sampai pukul 7.05 macam tu lah lebih kurang. Okey, kemudian
solat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat. Okay. Bila waktu dia terbenam matahari sehingga hilang mega merah di kaki langit sebelah barat. Maksudnya matahari tu kita dah tak nampak dah. Jadi waktu tu lah dah mula solat maghrib. Antara pukul 7 suku, 7.20 sampai pukul 8 suku macam tu. Okey, kemudian solat fardu isyak 4 rakaat. Okey, jadi bila waktu dia hilang mega merah di kaki langit sebelah barat sehingga terbit fajar sodik di sebelah timur. Okey, antara pukul 8.30 sampai sebelum solat subuh. Okey, kalau ni dia nak cerita kalau kita tak ada di laut, dalam hutan ke. Okay, kalau macam kita kat rumah ni, senang kita nak tahu bila masuk waktu azan. Dekat TV kita boleh dengar azan. Lepas tu rumah kita dekat dengan surau atau masjid, kita boleh dengar azan lagi. Jadi bila masuk waktu azan, kita kena segera lakukan solat fardu. Okey, kemudian tengok ni, satu keluarga ni dia solat jemaah. Jadi bila solat jemaah lagi banyak pahala. 27 kali ganda pahala. Manakala kalau solat sendiri pula, sedikit pahala lah kita dapat. Okey, kita tengok setiap orang yang mukallaf wajib mendirikan solat fardu 5 waktu. Jadi siapa mukallaf tu? Mukallaf tu kita lah. Mukallaf ni maksudnya orang yang berakal, boleh fikir. Mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala. Jadi bila solat fardu ni sudah tentu, kita kena wajib lakukan ia sebanyak 5 waktu dalam sehari. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok syarat-syarat wajib solat. Okey, yang pertama kena beragama Islam. Macam kita lah, orang agama Islam. Yang kedua, baligh, iaitu cukup umur. Baligh iaitu laki dengan perempuan. Kalau laki biasa dia baligh umur 15 tahun. Dia dah keluar air mani. Okey, manakala lepas tu yang ketiga sempurna akal. Yang keempat suci daripada haid dan nifas. Bagi perempuan kalau masih ada darah haid tu lagi, tak boleh solat lah. Kena dah habis darah haid baru boleh solat. Itu salah satu syarat-syarat wajib solat. Okey, seterusnya. Syarat-syarat sah solat. Tadi syarat wajib solat. Ni syarat sah solat. Nak solat tu sah betul ke tak? Okey, yang pertama suci badan pakaian dan tempat solat daripada najis. Yang kedua suci daripada hadas kecil dan besar. Hadas kecil dan besar maksudnya kena suci daripada jangan dia kena kencing ataupun tahi dekat pakaian kita, badan kita. Yang ketiga menutup aurat. Jadi bila nak solat kena tutup semualah. Kalau perempuan kena pakai telekung, kain telekung. Kalau lelaki kena lengkap baju sampai ke bawah seluar. Okey. Kemudian keempat menghadap kiblat. Nak solat kena hadap kiblat. Tak kena menghadap berpaling pada kiblat. Yang kelima mengetahui dengan yakin masuk waktu solat. Kalau macam kat rumah ni, kita tahulah bila dengar azan je, dah masuk waktu solat, kita dah boleh melakukan solat. Okey, seterusnya tengok perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, yang pertama berubah niat. Contoh sekarang waktu solat Zuhur, contoh sekarang masuk waktu Zuhur tapi kita niat solat subuh. Jadi batal lah solat. Kena niat yang betul lah, ambil niat solat Zuhur. Okey, kemudian terbuka aurat. Kalau ada baju macam terkoyak ke apa ke, tak boleh lah. Kena tutup semua lengkap.
dengan ada pakaian yang koyak. Okay, kemudian berhadas. Berhadas ni perkara yang batal, kentut. Kentut ketika solat batal. Jadi kena solat balik. Okay, kemudian melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut. Maksudnya goyang-goyang badan waktu solat. Tu tak boleh, batal. Okay, seterusnya terkena najis yang tidak dimaafkan pada pakaian atau badan. Macam saya sebut tadi, ada pula terkena, ada tahi sikit dekat pakaian kita, kat seluar ke kat baju ke, batal solat. Jadi kena bersih pakaian bila nak solat. Okay, kemudian berpaling dada dari arah kiblat. Okay, kiblat kat depan tapi badan kita ke arah lain. Jadi solat kita tak sah. Okay, kemudian menambah rukun fi'li. Rukun fi'li ni perbuatan. Okay, nanti saya akan terangkan rukun fi'li ni apa. Berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja ni maksudnya kita cakap benda lain selain perkataan yang dalam solat. Tu tak sah. Okay, kemudian ketawa sehingga mengeluarkan suara. Okay, tu pun batal juga. Okay, makan atau minum dengan sengaja. Okay, contoh kita makan-makan, kita ambil wuduk, kita yakin ada wuduk lagi, kita terus solat. Jadi tak sah benda tu. Kena ambil wuduk balik baru solat. Okay, yang terakhir murtad. Murtad keluar daripada Islam. Okay, seterusnya kita tengok rukun solat. Okay, rukun solat yang wajib solat tu sah sebanyak 13 perkara. Okay, yang pertama ada rukun qalbi, rukun qauli dengan rukun fi'li. Kita tengok rukun qalbi. Rukun qalbi ni hati. Okay, maksudnya adalah menjadi teras ibadat solat kerana ia menentukan khusyuk seseorang ketika melakukan solat. Jadi rukun qalbi ni biasanya niat kita, niat solat. Kalau masuknya waktu solat asar, zuhur ke apa, maghrib, isyak, subuh, niat dalam hati. Okay, kemudian rukun qauli. Rukun qauli ni perkataan. Bila kita solat, kita kena sebut, bukan baca dalam hati. Ia adalah cara solat dalam bentuk kata-kata tertentu. Jadi bila baca surah Al-Fatihah, kena sebutlah surah Al-Fatihah. Jangan kuat pula. Baca secara perlahan bila kita solat sendiri. Kalau solat jemaah, imam lah suara kena kuat. Makmum tak perlu. Okay, kemudian rukun fi'li pula adalah cara solat dalam bentuk perlakuan. Di perlakuan bila takbiratul ihram, buat cara takbiratul ihram. Bila rukuk, buat cara rukuk. Bila sujud, buat cara sujud. Bila tahiyat, buat cara tahiyat. Okey. InsyaAllah kita akan sambung untuk video yang seterusnya. Terima kasih bagi yang menonton untuk video bahagian pertama. Okey, boleh tengok video bahagian yang kedua, insya-Allah. Terima kasih. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.